back to our business perempuan. Alright. So malam ni perempuan, saya nak bercerita dan berkongsi tentang satu isu mengenai dadah, mengenai ketum. Alright. Lagu apa tajuk? Lagu ni tajuk dia Hanya Tuhan Yang Tahu. UNIC. Itu masa zaman dulu lah. Okey. Cerita tentang pengambilan dadah, pengambilan ketum, benda-benda bahan yang terlarang ni adalah satu perkara yang daripada dulu ada. Daripada mungkin sebelum kita wujud ni pun selalu ada benda ni. Tapi tambah-tambah cerita mengenai suami ambil. Suami ambil dadah adalah satu isu yang selalu sangat berlaku. Alright. Personally perempuan, secara peribadinya, sepanjang saya mengendalikan kes di mahkamah syariah, saya boleh katakan daripada 10 kes saya, daripada 10 kes fasah yang saya handle, sekurang-kurangnya akan ada 3. Sekurang-kurangnya mesti ada 3 cerita tentang suami mengambil dadah perempuan. Saya tak adalah kata macam hanya laki saja ambil dadah. Ada juga isteri yang ambil dadah perempuan tau. Mungkin macam, biar betul kan ada wanita ambil dadah. Ya, ada perempuan. Ada kes yang mana wanita ambil dadah pun ada. Cuma kes tu terpencil sangat. So, majoritinya adalah suami mengambil dadah. Saya nak kongsikan dulu. Saya ada 2 kisah mengenai pengambilan dadah dan juga ketum ni perempuan. Alright. Ada satu kes tu yang mana saya handle. Yang ni saya tak akan boleh lupa. Iaitu kes berkaitan dengan seorang wanita yang dia dijadikan seperti hamba seksual kepada suami dia. Apa faham tak hamba seksual? Alright. So, macam ni. Wanita ni dia adalah seorang janda. Dia seorang janda dan dia berkahwin dengan seorang lelaki yang muda. Alright. So dia tak adalah kata macam masa tu saya tanya kat dia, puan masa kahwin dulu tu kenal macam mana? Dia kata saya kenal macam tu je lah. Tak adalah nak expect nak kata yang teruk. Semua sebab dia pun tak adalah lelaki yang kerja tinggi apa semua tu. Just normal lah, macam orang kampung biasa yang lain lah. So dia kahwin. Bila dia kata dia terima saja dia dengan anak dia. Alright. So tak apalah, wanita ni pun dia kahwin lah dengan lelaki ni. And then masa awal perkahwinan tu dia kata laki ni okey, dia kerja semua okey. Tapi ada sampai satu tahap tu dia kata laki dia ni kena buang kerja. So lepas laki dia ni kena buang kerja, dia menjalankan kerja-kerja kampung macam biasa saja. And then after that perempuan, long story apa saya cerita, dia mula terbabit dengan minum air ketum. Dia minum air ketum. Biasanya cerita tentang air ketum ni dekat kampung lah. Dia orang-orang dekat kampung lah. Mungkin tak mustahil juga orang kat bandar ada minum air ketum kan. Tapi mostly kalau cerita dekat Kedah ni perempuan, cerita tentang air ketum. Kalau air ketum ni bahasa yang baik lah. Kalau orang panggil kat sini air biak. Air moru lah, biak, Wallahualam lah. Dia ni panggilan macam-macam. So apa yang saya boleh katakan, laki ni dia cuba mengambil, dia cuba minum, ikut kawan-kawan minum air ketum dan sebagainya. And then dia cerita dalam rumah dia, dalam peti air, laki dia mesti susun berbungkus-bungkus. Dia macam bukan ikat tepi, ikat mati, alright? So dia bubuh bungkus-bungkus. Dia simpan air ketum tu dekat dalam peti ais. Dia kata penuh peti ais tu dengan air ketum. Tak tahulah macam mana, tapi saya rasakan kalau kita dengar cerita tentang air ketum ni, saya rasa macam ramai orang akan kata air ketum ni adalah ketum ni kan dia macam satu daun untuk perubatan kan sebenarnya. Tapi disebabkan banyak salah guna, dia orang gunakan benda tu untuk dia campur macam-macam. Ada yang cerita campur ketum, campur dengan apa benda betul ataupun tak, Allahualam campur dengan serbuk lampu. Betul lampu Kalimantan kan, ada serbuk dalam tu. Wallahualam betul tu mudak, saya tak tahu, ni cerita orang lah Dia masukkan dan sebagainya.
Lepas tu bubuh tambah Panadol, ubat batuk, Allah Alam macam-macam lagi lah. Orang kata lah, saya bukan tahu sebab saya tak mengambil pun benda tu. So nak jadi cerita, itu yang laki dia tu buat. Okay? Dia buat macam nak berniaga, tapi dia minum. Dia simpan semua benda tu dekat dalam peti air. Perempuan ni, wanita ni, dia dah macam selalu sangat marah laki dia. Kenapa buat macam ni semua? Dia kata, tu saya peduli. Okay, apa nak jadi cerita sebenarnya? Laki ni, dia minum air ketum, perempuan. Dia sampai satu tahap, dia rasa macam dia lost. Aku kena cakap tak payah berlapik lah kot, no? Sebab hampa ni semua orang dah kahwin kot, majoriti kan. Okay, macam ni aku terang hampa semua. Laki ni, perempuan ni balik daripada kerja, dia kerja kilang. So balik saja daripada balik pagi tu sampai ke petang. Okay, sampai ke petang. Okay. Kerja dia adalah kerja dia adalah bersetubuh saja. Dia tak buat kerja lain. Dia nak perempuan ni bersetubuh dengan dia. Hamba bayangkan, daripada pukul berapa, daripada kawan ni balik pagi, kerja kilang, si pagi, dia ceritalah ni, saya sampaikan lah apa yang berlaku. Daripada pagi sampai ke petang, tak berhenti. Dia sampai pengsan, perempuan. Sampai pengsan. Dulu saya pernah ada buat satu posting tentang benda ni tau. Tapi orang kata, yang ni bukan semata-mata minum air ketum. Yang ni mesti dia ada campur dengan bahan-bahan macam dadah ke, ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan dia hilang. Dia hilang kan tu kan. So saya rasa macam mungkin lah kan, sebab kita tak tahu. Tapi once polis dah kata benda tu pun dah ada dalam undang-undang, dia kata ketum kalau simpan jadi satu kesalahan kan. Kalau mengedar lagilah satu kesalahan. So dia jadi macam lost, dia jadi gila seks, dan kemudian sampai bini dia ni jadi pengsan, perempuan. Dia jadi macam penderaan seksual. Tak berhenti. Nak sedia. Dia mesti hantar, kalau kata laki ni, dia kata bekas suami dia ni, cerita suami dia ni, masa dia balik daripada rumah, kalau dia tengok anak-anak tak ada, dia tahu dah itu petanda yang dia akan kena, perempuan. Cerita bab bersetubuh ni, cerita bab perhubungan rumah tangga ni, sebenarnya kalau balik normal tu, kalau jadi apa-apa mungkin tak ada apa sangat. Tapi cerita kalau kata daripada pagi sampai ke petang, yang ni luar biasa. So dia mungkin akan menyebabkan isteri ni dia sakit. Perempuan tahu tak apa yang berlaku? Isteri ni sampai terkoyak. Sampai terkoyak, sampai letih. Dia sedar-sedar daripada pengsan, dia kata duk ada atas dia lagi. Okey, yang ni saya kata memang luar biasa, dan saya rasa benda ni dia tak boleh dikatakan sebagai normal. Alright, dia mesti ada kaitan yang kita boleh bawakan kepada menyakiti. Sebab dia boleh mendatangkan kesakitan sampai pengsan dan sebagainya. So saya kata dekat wanita ni, kita kena filekan kes perceraian kalau puan nak macam tu. Alright. Cuma saya katakan bab ni bab yang sukar. Okay? Sebab kita nak buktikan benda yang sukar untuk nak dibuktikan. Saya tanya, puan ada buat laporan perubatan tak untuk bagi tahu kata koyak dan sebagainya? Dia kata, siapa nak pergi? Saya pun segan nak pergi hospital. Dia kata nak cerita bab ni. Faham tak ada sampai macam tu? So dia macam membiarkan untuk luka tu baik sendiri sahaja. Okay. So cerita macam ni, perempuan, adalah satu cerita berkaitan dengan pengambilan dadah, pengambilan bahan yang terlarang, membuatkan suami ni dia jadi macam tak apa nak betul. Okay. Saya selalu baca benda ni. Kalau kata ada orang ambil macam tak tahu betul atau tidak, kalau orang ni dia ambil syabu, okay, ais contoh dia boleh menyebabkan orang apa tu, apa benda dalam otak tu, cair tu, dia jadi macam dia punya semangat dia, keberanian itu menjadi luar biasa. Dia macam kadang-kadang dia tak ingat dah. Yang ni yang selalunya berlaku kepada orang-orang yang mengambil syabu, yang mengambil ais, campurkan dan sebagainya, wallahualam. Alright, tapi cerita mengenai dadah ni, perempuan, mesti efek dia tu ada. Efek yang tertentu yang boleh menyebabkan
rumah tangga mereka ni jadi something wrong. Contoh contoh kita tengok kan, siapa tengok cerita sinetron? Siapa tengok cerita sinetron? Kita mesti tahu kan, baru ni kan ada satu kes, betul tak? Siapa tahu kes apa dekat Indonesia? Ingat tak pelakon cerita bawang putih bawang merah? Okay, waduh, tu cerita tu. Bawang putih bawang merah tu kan dia punya pelakon tu nama apa? Nia Ramadhani kan. Apa tengok? Cuba Google dalam cerita bawang putih bawang merah tu kan, muka Nia Ramadhani tu segak nak mampus kot. Dia segak nak mampus kan. Segak lah kan. Hidung orang kata ingat dia ni orang Arab ke orang apa ni? Takkan orang Indonesia lain. So kita pun tengok atau macam ni segak. Tapi kita tengok gambar yang latest masa kena tangkap macam mana. Dia jadi macam tu kan, cungkung. So ada efek dia. Mesti ada efek yang tertentu. Betul tak? So daripada kes yang saya handle tu, kita tak bawakan kes, bawa cerita tentang dada, cerita tentang pengambilan bahan terlarang ni. Tapi saya tahu satu perkara, benda ni sukar untuk nak diterima sebab ada beberapa kegagalan yang sukar untuk kita nak tegakkan. Tapi kes dia berjaya. Okay, alhamdulillah kes yang saya handle ni berjaya dengan alasan yang lain. Alasan tentang nafkah. Walhal kita nak bawa juga alasan yang berkaitan dengan penderaan fizikal, penderaan seksual ni sebagainya. Sebab dia dah mengambil bahan terlarang tu kan. So kita nak bawakan benda tu, cuma benda tu sukar. Yang tu first story case yang pernah saya handle lah. Yang keduanya, kisah yang lebih kurang sama, iaitu seorang suami yang mengambil dadah selepas kejatuhan bisnes. Maksudnya dia mungkin tertekan. So dia ada orang yang guide dia, macam ada orang macam mendorong dia untuk nak mengambil bahan terlarang. Okay, dia ambil ais. Dia ambil ais ni sampai menyebabkan laki dia ni selalu sangat pukul dia. Okay, klien saya tu selalu kena pukul disebabkan suami dia ni hilang arah. Dia nak ambil duit untuk nak beli dadah. Ada bukan takat ambil duit saja, barang kemas yang diberi masa sebagai hantaran kahwin sebagai tu semuanya lesap. Okay, semuanya lesap, diambil, dicuri, kemudian dijual, habis segala-galanya. Orang macam ni ada perempuan. Alright. So apa yang berlaku, isteri ni minta cerai lah. Sebab dia kata, buat apa lagi nak bela macam ni kan, dengan pukul selalu, dengan ambil barang kemas, nafkah apa semua tak bagi, ambil dadah pula tu. Jadi dia nak bawa tuntutan perceraian, tapi laki ni tak mau cerai dia. Sebab yelah dah jadi orang yang tempat bergantung kan. Kawan ni bagi segalanya, dia ni duduk goyang kaki saja. Dan dia pun ambil nekat untuk perceraian. Cuma yang saya tak puas hatinya adalah selepas lebih setahun perempuan, lebih setahun kena pukul bab dadah sebagainya ni, baru nak buat tuntutan. Alright. Dan tuntutan yang kita buat tu pun cerita tentang fasah. Kita masukkan juga cerita tentang tak dapat nafkah, cerita tentang pukul, cerita tentang pengambilan dadah. Alright. Dan apa yang berlaku adalah cerita tentang pukul sukar nak diterima sebab tak ada laporan. Cerita tentang dadah tak sangkut. Cerita tentang dadah tak sangkut. Nasib baik cerita tentang nafkah lepas. Okay. So dua cerita yang saya kisahkan kepada anda tadi, alright, dua-duanya ada persamaan, iaitu suami ambil dadah. Okay. Suami ambil ketum satu, suami ambil dadah satu. Okay. Tapi perempuan, daripada dua-dua cerita ni ada dua persamaan. Okay, ada satu persamaan, iaitu dua-dua cerita tentang dadah ni tak sangkut perempuan. Maksud tak sangkut tu adalah cerita tentang nak membuktikan tu. Okay, hakim tak terima. So saya nak bawakan benda ni kenapa? Saya nak pesan kepada anda, wanita-wanita, isteri-isteri yang ada di luar sana, yang mungkin ada isu sebegini. Okay, ada isu mengenai dadah, yang mana suami dia ambil bahan terlarang begitu. Apa yang saya nak bagi tahu kepada anda, okay, yang ni anda kena dengar betul-betul. Okay, ingat betul-betul.
cerita tentang pengambilan dadah ni perempuan, okey, dia adalah satu bentuk jenayah. Okey, dadah dia adalah jenayah. Okey, dia jenayah di bawah Akta Dadah Berbahaya. Baik, kalau cerita tentang bergaduh suami isteri, yang tu bukan jenayah. Kalau cerita tentang suami pinjam duit isteri, yang tu bukan jenayah. Okey, jenayah ni adalah satu benda yang ada dalam undang-undang. Kalau seseorang tu buat, dia boleh dihukum, sama ada penjara ke, denda ke, sebatan ke, ikutlah apa jua bentuk hukuman, yang itulah disebut sebagai jenayah. Okey, so kalaulah situasinya sekarang ni, anda sebagai isteri melalui fasa perkahwinan yang sukar, yang mana suami ada mengambil dadah. Anda tahu suami tu ada simpan dadah. Contohnya mungkin anda terjumpa plastik-plastik kecil. Mungkin ada orang dia tahu suami ada simpan jarum ke, ataupun apa lagi kotlah pipe tu ke kan. Wallahualam, macam-macam jenis kadang-kadang. Saya pun tak tahu nak sebut perkataan apa semua ni. Okey, kalaulah kita ada situasi yang mana kita tahu, kita nampak barang tersebut, kita tahu suami simpan dekat mana sebagainya, satu je, jangan buat kesilapan ni, iaitu jangan simpan. Okay? Jangan simpan barang tersebut perempuan. Jangan simpan. Maksudnya macam ni, ramai isteri perempuan, ramai isteri yang datang kepada saya, dia akan cerita, tuan, suami saya isap dadah. Apa bukti dia? Saya bawa mai. Terkejut saya perempuan. Dia bawa mai, buka pintu simpan. Puan bawa benda ni mai sini. Kalau puan kena tangkap tadi tu, kalau kena tahan dah roadblock kan, bukannya polis tu nak percaya yang ni milik orang lain. Yang ni pegang ni milik kita. Sebab kita pegang. Yang ni kesilapan ramai isteri perempuan. Dia ambil, dia simpan sendiri. Okay, kemudian dia nak bawa pergi ke mahkamah untuk bukti, kata dia. So dia datang kepada peguam, Tuan Peguam, Tuan Fahmi, tolong buat sat, tolong handle kes, saya nak bercerai, suami tak mau cerai. Dia ambil dadah. Saya ada bukti ni. Ni bukti dia. Barang. Kalau tak barang pun ditangkap gambar. Ni bukti dia. Tak boleh macam tu perempuan. Okay, tak boleh. Sebab cerita tentang jenayah, okay, especially jenayah dadah ni perempuan, dia mesti ditahan. Dia mesti ditangkap. Okey? Dia mesti kena ada tindakan daripada pihak berkuasa. Anda isteri berkuasa ke? Nak tangkap orang, nak tangkap suami. Kita ada kuasa tak? Kita tak ada kuasa perempuan. Okay? Kita tak ada benda yang dikatakan sebagai authority untuk nak tangkap seseorang. Sebab kita bukannya orang yang dikatakan pihak berkuasa. Siapa pihak berkuasa tu? Cerita tentang dadah, anda boleh laporkan kepada polis. Okay? Laporkan kepada polis. Dan yang kedua, boleh buat laporan juga kepada AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Jangan, tolong, seriously, tolong jangan simpan benda tu. Kalau anda ambil, anda simpan, bubuh elok-elok, kata yang ni nak bukti ke mahkamah, hampa bawa mai benda tu kat mahkamah, hakim pun boleh percaya, kata, bila pula ni, tak awak yang hisap pun boleh jadi juga. So, kita jangan simpan benda tu. Okay, jangan simpan, sebab yang tu takkan membuktikan satu jenayah. Jenayah hanya boleh dibuktikan bila seseorang yang melakukan tu ditahan. Dia mesti ditahan. Ditahan ataupun ditangkap oleh polis, oleh AADK. Okay, so mesti ditahan. Kemudian, dia belum lagi dikira bersalah. Okay? Belum lagi dikira bersalah. Lepas dah ditahan tu, dia mesti disiasat dulu. So, siasat tu semua kerja polis, kerja ADK lah. Okay? Lepas dah semua tu selesai, dia akan pergi kepada fasa untuk dibawa ke mahkamah dalam sesi kita sebut sebagai pertuduhan. Setiap orang yang ditahan atas sebab jenayah, dia mesti dibawa ke mahkamah untuk dijatuhkan hukuman.
For sure lah dia tak akan pergi ke mahkamah syariah lah. Okay, for sure. Jenayah syariah ni macam khalwat, poligami tanpa kebenaran, tak puasa, okay, macam tu. Tapi kalau dadah ni, dia akan pergi ke mahkamah sivil. So, hakim mahkamah sivil akan putuskan. Kalau hakim tu dah putuskan, dah sabitkan, dia didapati bersalah, mengambil dadah ke, menyimpan dadah ke, mengedar dadah ke, so, barulah dia terbukti melakukan jenayah. Okay, seseorang tu tak dikira bersalah sehinggalah dia dibuktikan bersalah. So kalau kata kena buat laporan polis, lepas dah buat laporan polis, dia ditahan dan kemudian dia dibawa ke mahkamah, jatuh hukum, barulah dia dikira bersalah. Itulah kesilapan ataupun kekurangan lah, saya kata kekurangan. Kekurangan yang sukar untuk nak buktikan bagi sesetengah orang, okay, yang ada isu suami dia hisap dadah. Dia tahu suami dia ambil dadah lama sangat, tapi tak pernah pun dia buat laporan polis. Satu saja, selalu alasan ni saya dengar. Kesian. Kesian kat dia sebab ada anak-anak. Yang tu, kalau cerita kat saya kata kesian tu, anda kena ingat yang tu sebab dia boleh dikatakan anda pun redha. Tu je saya boleh kata. Di sisi mahkamah, kalau seseorang ni, dia tak melakukan benda yang sepatut dia lakukan, okay, dia dikira sebagai memaafkan ataupun dia meredai perkara tersebut. Tu je. Kalau tanya kat saya pun akan kata setuju. Dah tahu kata rumah tangga ni bergolak sebab dadah dan sebagainya. Kita tahu ada perbuatan jenayah, tapi kita tak laporkan benda tu. So, kita tak boleh salahkan orang lain. Kita tak boleh salahkan dia ni terlepas, dia ni buat kesilapan, dia ni pukul dan sebagainya. Sebab kita pun tak ambil, for the first stage pun kita tak ambil pendekatan dia. Kita kena buat laporan tapi kita tak buat laporan. So, of course, kalau tak buat laporan tu, kita akan anggap anda redha, memaafkan, ataupun kan, mungkin setengah orang dianggap sebagai bersubahat. Ya. Okay, yang ni yang kita bimbang. Kalau kata jatuh sampai tahap bersubahat. Oh, kalau kata bersubahat, maksudnya kita pun terlibat dengan jenayah juga, orang puan. Okay, so cerita tentang dadah ni, cerita tentang ketum, dadah dan sebagainya, anda kena ingat satu perkara. Benda ni dia boleh dibawa ke mahkamah untuk proses fasah. Seorang isteri, dengar seorang isteri, kalau suami dia tak mau cerai, dia boleh mohon fasah, boleh mohon kepada hakim untuk bubar, batalkan perkahwinan tu. Boleh. Dengan alasan suami ambil dadah. Boleh. Dia dimasuk dalam bawah satu terma, iaitu sebagai berkelakuan keji. Okay? So, berkelakuan keji mengikut hukum syarak. Dia ada dalam terma fasah. Seorang isteri boleh tuntut fasah dengan sebab suami dia berkelakuan keji ikut hukum syarak. So, ambil dadah ni bertepatan dengan hukum syarak ke? Of course lah tak kan. So, dia mesti dah bertentangan dengan hukum syarak. Jadi, seorang isteri, dia boleh filekan perceraian, dia boleh filekan fasah atas sebab suami dia hisap dadah. Boleh. Tapi, dia punya kesukaran dia adalah sekiranya tidak ditangkap. Itu je satu yang mesti dilalui oleh seseorang kalau dia nak buktikan kata suami dia ni hisap dadah, suami dia ni mesti dah ditahan, dihukum oleh penjara ke, dihukum penjara ke, duduk dalam tahanan ADK ke, whatever is it, asalkan benda tu terbukti, ya, insya-Allah boleh. So far faham? Okay, simple kan saya cakap. Lorat saya ni mudah untuk faham sebab saya memang dah biasa duk bercakap, duk mengajak. Okay, saya duk berkongsi ni setiap malam, saya rasa macam saya dah cuba untuk mempermudahkan. Okay, apa-apa pun cerita tentang dadah dan juga apa-apa jenayah yang lain, dia mesti ada tindakan daripada pihak berkuasa. Pihak polis, ADK, apa lagi? Kalau jenayah khalwat contoh dia, so dia mesti kena tahan dengan penguatkuasa agama, dihukum oleh mahkamah syariah. Okay? Alright. Malam ni okay, baru 9.41. So far faham. Nanti
Bila seseorang isteri ni dia dah buat laporan, suami dia pun dah kena tangkap, dah kena tahan, dah dijatuh hukum, okey, so barulah dia boleh filekan fasakh atas sebab tersebut. Tuan, kalau rasa macam nak tunggu lama sangat, ni proses baru duk siasatan lagi lah, tak selesai lagi, macam mana? Anda kena tengok isu yang lain. Kena tengok isu yang lain lah, yang ada kaitan lah, nafkah ke dan sebagainya. Okay. So, cerita tentang jenayah, dia mesti telah dihukum bersalah, baru kita boleh bawa. Baru kita boleh cerita, oh suami ambil dadah. So, mesti kena buktikan benda tu dulu. Okay, macam mana cara nak buktikan? Kalau dia mai tu pun dah bergari tu kan, dah mai pun bergari, yang tu dah salah satu tanda je lah. Yang keduanya dari sudut laporan daripada penjara, laporan daripada ADK dan sebagainya. Okay, so yang tu adalah cara macam mana nak buktikan lah. Okay, siapa macam nak tahu bukti-bukti ni, saya jemput untuk anda belilah buku saya. Okay, saya dah cerita panjang kat dalam tu, cerita tentang bukti ni. Okay, alright, tu saja cerita tentang suami ambil dadah. So far faham? Okay, alright. Saya nak ambil soalan. Malam ni aku ambil awal sikit soalan. Nak minum air sana. Kita minum dulu. Kena habiskan air ni banyak. Sebab orang kata nak kurus, nak turun berat badan, kena minum banyak air kan. Nak. Okey, siapa ada soalan boleh letak soalan lah. Telah ku mungkiri janjiku lagi. My Syahira, kalau dah report tapi belum ada respon dari pihak AADK macam mana? So maksudnya tak ada lagi laporan ataupun tak ada lagi hukuman yang dijatuhkan. Betul kan? So kena tunggu dapatkan benda tu. Okay, kena dapatkan benda tu. Kalau dah memang duduk dalam bawah tahanan AADK tu, biasanya dah 90% dah lah. Okay, boleh dah filekan fasakh. Tapi masa bicara nanti kena buktikan lah. Okay, kena buktikan nanti. Janjiku lagi walau 1000 kali ku ulang. Cik Hakim kata apa ni? Kadang susah nak cakap. Kita kadang-kadang mudahlah boleh cakap kenapa isteri tak buat laporan sekian-sekian. Tapi ramai yang tak ambil tahu kokok isteri tu sebatang kara. Betul juga. Suami tanggung nafkah sepenuhnya. Si isteri orang luar negara. Tak ada siapa dekat sisi dia. Betul. Dan banyak lain kemungkinan. Tapi yang tak ada sebab tu tak nak buat laporan, tak tahu nak cakap apa dah. Ada kemungkinan jugalah benda ni. Okay? Ada kemungkinan juga yang mana suami yang menjadi breadwinner kan. Maksudnya dia tak mau buat laporan tu sebab dia kata suami dia yang duk cari nafkah. Okay? Betul juga. Cuma sampai bila? Sampai bila nak jadi macam tu? Yang ni depends on masing-masing lah. Ada orang dia memang tak mau bawa benda-benda macam ni. Dia tak mau ambil tahan suami dia ditangkap. Sebab nanti ni kalau kata ditahan bawah itu, nanti siapa yang nak tanggung pula nafkah anak kan? Nafkah anak pula terkacau. Ada. Betul. Saya pun setuju kalau Cik Hakim kata macam tu. Saya pun tak nafikan ada orang macam tu. Cuma benda ni saya cakap kepada semua wanita, isteri-isteri, kalau anda tak buat laporan gitu, tak ada tangkapan dan sebagainya, kita kena bersedia satu perkara. Kita kena bersedia yang kita tak boleh nak dakwa, kita tak boleh nak buktikan tentang dadah tersebut. Kita kena bagi alasan yang lain lah kalau nak filekan fasakh ke, cerai taklik ke, okay? So kita tak boleh nak bawa cerita tentang ambil dadah sebagainya. Sebab kita pun tak buat laporan. Kita pun tahu kata dia ambil dadah, tapi sebabkan kita mungkin kesian, mungkin sebab kita bergantung kat dia 100%, so tak ada lah isu tu. Kita mungkin pendam sendiri je. Betul Cik Hakim, saya setuju ada situasi yang begini. Lina Abu Bakar, tak buat laporan sebab kasihan tuan. Macam mana tuan?
Betul ya, macam Cik Hakim kata tadi lah, ramai juga yang kesian. Saya tak nafikan ramai isteri yang kesian. Dia tak mau buat laporan macam tu sebab dia fikirkan tentang anak, dia fikirkan tentang benda yang kali pertama kadang dia buat silap kan. Tapi kalau dah banyak kali tu, dia bukan silap tapi pilihan. So, saya tak nafikan cerita tentang tak buat laporan ni sebab kasihan. Ingat yang betul lah. Cuma sampai bila? Tu je lah. Sampai bila? Sampai bila harus ku bertahan di dasar hatiku? Lagu tu memang betul lah, tepat kan. Terpulang lah. Kalau kata kesian, kesian. Kalau siapa yang tak mau rasa macam kesian, dia tahu benda ni adalah tanggungjawab diri dia, dia tahu benda ni perlu untuk diambil tindakan, dia patut ambil tindakan. Saya tengok tak cerita Anakku Sazli? Saya tengok cerita Anakku Sazli kan? Anakku Sazli, dengarlah lagu yang ayahanda karangi. Cerita Anakku Sazli macam tu lah kan, dia punya cerita dia. Pak percaya nak, pak percaya. Tak pernah pun marah anak dia, tak pernah pukul pun anak dia. Sampai dia buat jenayah besar dah sekali pun. Last sekali, ayat yang dia nak sampaikan, dia telefon kan. Dia kata apa, dekat gambar arwah isteri dia, dia bagi tahu apa, abang telah laksanakan tanggungjawab sebagai seorang bapa. Terpulang kita nak buat macam mana. Okay? Kalau kita sayang, kita sayangkan orang tu, planlah jalan yang terbaik. Saya tak mau kata apa, yang ni pilihan masing-masing. Okay. Oh, stuck line malam ni. Aduh, stuck. Hai, malam ni line tak best ke? Saya risau kot lah. Okay, Nurul Husna Rifin. Tuan, si suami pernah ditangkap oleh polis and dilepaskan. Kali kedua AADK buat serbuan, si suami dapat lepaskan diri, sampai sekarang lari tinggalkan anak bini without nafkah. Macam mana nak buktikan ya tuan? Okey, jawapan dia, kalau nak cerita tentang dadah, nak cerita tentang benda-benda terlarang yang diambil ni, benda tu sukar, tak payah cerita benda tu. Fokus dekat nafkah sahaja. Alright? Saya pun kalau katalah kan, ada orang yang mai tanya, yang mai cerita kat kita, suami dia pukul, suami dia tak bagi nafkah, suami dia mental torture, suami dia ambil dadah, suami dia curang. Kadang-kadang satu orang dia mai cerita ni, suami dia macam-macam package. So, macam-macam cerita. Tapi, adakah semua tu saya masukkan? Adakah semua benda tu kita nak tabuk je bagi kat mahkamah? Tak, perempuan. Ingat, matlamat orang yang filekan fasah, okay, filekan fasah, filekan cerai taklik ni, tujuan dia nak apa? Tujuan dia nakkan perceraian sahaja kan. So, kalau nakkan perceraian semata-mata, tak perlulah nak cerita benda yang sukar nak buktikan. Fokus kepada cerita yang mudah untuk kita yakinkan. Macam contoh, kita dah tahu dah kata kena tangkap kali pertama, lepas kena tangkap ADK, lari hingga hilang macam tu saja. So kita tahu, kita tak ada bukti nak cerita tentang dadah tersebut. Betul? Tapi kita ada cerita tentang nafkah tak dapat. Lebih daripada 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, lebih pada tu. So kita fokus pada cerita yang tu je lah. Sebab matlamat kita adalah untuk mendapatkan perceraian daripada pihak mahkamah sahaja. Faham? Boleh Puan Husna? Teddy Bear panjangnya. Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Saya suami DX. Saya suami DX. DX tu apa? Dalam 2 tahun kalau keluar buat lagi. Suami duk dalam. Oh, duk dalam. Allah, DX. Macam di Generation X tu, yang kumpulan wrestling kan. X-Pac, Road Dogg, Triple H.
Saya duduk dalam 2 tahun. Kalau keluar buat lagi. Kena 5 tahun 3 sebatan. Saya dah buat tuntutan taklik tapi tertahan dengan lockdown. Saya masih proses mahkamah lagi. Tuan, saya baru nikah tak sampai sebulan tapi dah tahu dia pengedar dadah. Oh, saya duk ingatkan teddy bear ni suami. Saya suami duk dalam. Dah macam aduh, ya Allah, ayat ampun. Ayat ampun ni lah. Dia patutnya Tuan fahami, suami saya duduk dalam 2 tahun baru betul. Saya suami duduk dalam 2 tahun. Saya ingatkan tadi yang cerita ni suami yang duk tanya saya ni. Okey. Saya masih proses mahkamah lagi tuan. Saya baru nikah tak sampai sebulan tapi dah tahu dia pengedar dadah. Oh, okey. Macam-macam dia ambil pukul saya. Kadang-kadang sampai bergaduh. Benda tak masuk akal. Cemburu tak tentu pasal. Saya tak nak sakit-sakit kena pukul. Ush. Kesian puan baru nikah. Dah tahu, tiba-tiba baru tahu kata pengedar. Ya Allah. Saya doakan dipermudahkan urusan puan lah. Terpulanglah. Okay. Kalau saya kat tempat puan, sorry lah. Baru ke, lama ke, memang tak lah. Nak jadi mangsa ni. Kita pula jadi mangsa kena pukul. Pentingnya wanita kerjaya dan ada sedikit simpanan untuk survive hidup. Betul. Penting. Sangat penting zaman sekarang ni wanita berkerjaya. Okay? Mesti kena ada pendapatan sendiri. Dia tak boleh bergantung harap kepada lelaki semata-mata. Dia mesti dua-dua kalau boleh bekerja sekarang ni. Zaman sekarang ni adalah zaman yang semuanya mahal. Okay? Semuanya mempunyai banyak tekanan dari sudut ekonomi. So, mesti kena ada dua-dua tampung. Tuan, saya ada satu tajuk untuk tuan kupaskan. Boleh tuan? Bagi dulu. Puan Rosmila Mila. Try bagi dulu. Kita tengok. Okey, kalau Hafizi Ji, kalau dia duduk kat rumah mak kandung dia 2 minggu, dia cakap saya isap dadah tapi tu dulu kisah silam saya. Oh, okey. Apa hukumnya? Uish. Sambungan Hafizi ni kat bawah, apa hukumnya? Okey. Cik Hafizi, saya tak boleh cerita tentang hukum sangat. Okey, sebab saya bukan ustaz. Okey, saya bukan ustaz. Cerita saya cerita lebih kepada undang-undang. Okey. Kalau orang tuduh benda tak ada, benda tak betul, yang tu dikira sebagai fitnah je lah. Okay? Yang tu semua kita tahu. Kalau benda betul kita sebarkan, yang tu jadi mengumpat. Kalau benda tak betul kita sebarkan, yang tu jadi fitnah. Betul kan? So, yang tu saya tak mau jawab lah. Yang tu saya bukan bidang saya nak cerita bab agama sangat. Saya lebih cerita pada undang-undang je. Okay? Kalau duduk kat rumah mak kandung dia 2 minggu, dia cakap saya isap dadah. Yang tu kalau kata benda tu tak betul, tak payah takut. So kalau kata benda ni memang kita tak lakukan, just buat macam benda kita tak lakukan je lah. Kalau kata orang tuduh lah. Kita payah nak tutup mulut orang. Kalau kita ada duit, kita filekanlah tuntutan saman fitnah pada orang yang memberikan tuduhan palsu kepada kita. Azza Nurmimi Azmi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya baru follow tuan last week. Thank you. Thank you Puan Azza. Siapa yang share kat Puan Azza ni, terima kasih banyak-banyak. Sebab dia menjadi follower baru saya. Saya tak ada soalan tapi just nak bagi tahu isu malam ni kena dengan saya. Oh, ya ke? Saya tahu husband saya ni ambil dadah pas kahwin. Dia sebagai... Janganlah terang-terang sangat Puan. Kesian kau orang tu. Dia sebagai Inspektor Bukit Aman bahagian SB. Dia bukan SB narkotik. Dia pernah kena tangkap dah 2017. Tapi biasalah bila duk Bukit Aman, bos pun duk backup. Bengang betul saya. Saya buat tuntutan fasah. Last-last dia setuju nak cerai cara elok. Lepas dia dapat hentam fasah saya. Esok adalah hari dia lepaskan saya secara online dengan Mahkamah Perlis. So doakan saya terus kuat. Ya ke Kak Perlis? Okey lah. Saya doakan, alright, ya Allah mempermudahkanlah urusan Puan Azza pada esok hari. Okay.
InsyaAllah lah, kalau dah kata setuju lepas cara elok tu senang lah. Yang susahnya bila tak ada persetujuan. Kaki kata apa? Tak berkesudahan. Ya betul, tak berkesudahan benda ni. Khairunisa Yusof. Betul tuan, saya pernah tengok seorang isteri meraung pertahankan suami yang dah pun digaris, sedangkan si isteri tu didera teruk oleh si suami. Saya pun pernah tengok benda macam ni. Tak tahulah, saya pun tak tahu macam mana. Tapi saya rasa ada sebab yang tertentu kot kan. Mungkin sebab laki dia tahu laki dia tak macam tu sebelum ni. Tapi disebabkan benda tu, disebabkan dadah, mungkin benda tu telah merubah. Okay, merubah segala-galanya. Kerana kasih diturutkan. Sayang punya pasal tuan, walaupun sakit sara bertabur harum. Kesian. Tapi apakah daya pilihan yang tindakan masing-masing untuk teruskan bertahan atau melepaskan. Sungguh. Okay. Memang hidup ni adalah pilihan. Kita yang pilih. Kalau kita nak bertahan ke, kita nak keluar daripada kita punya penjara sendiri ke, yang tu kita punya pilihan. Cik Hakim siap buat dialog lah ni kan. Itulah, saya pun cerita bapa anakku Sazli ni kadang-kadang dulu masa kita jadi anak ni mungkin ni bila kita ada anak ni jadi lain sikit. Cerita tu dia macam, ish, aku ni betul ke cara aku ajak anak ni kan. Kita pun takut juga. Sebab kita tak masa tu tak pernah jadi bapa kan. Sekarang bila dah jadi bapa ni, pendekatan dia tu kena ambil lain sikit lah kan. Betul cakap tuan, sampai bila kan akhirnya dapat jawatan ibu tunggal. Alah, ibu tunggal pun apa salahnya. Perkahwinan satu perjudian. Bila dapat orang yang tepat, kita menang. Bila dapat orang yang tak tepat, kita kalah. Saya nak perbetulkan Puan Nurul Ain. Puan Nurul Ain Nabila. Alright. Follower-follower yang dikasihi sekalian. Okay. Perkahwinan ni, okay, perkahwinan jangan anggap dia sebagai satu perjudian. Okay. Tapi anggap dia sebagai satu pelaburan. Saya beza sikit. Alright. Perkahwinan ni saya anggap dia sebagai satu bentuk pelaburan. Kalau kita nak melabur, okay, kita ada pilihan. Benda apa yang kita boleh laburkan? Benda yang kita melabur ni maksudnya kita, kalau kita ada duit kan, kita beli saham. Contohnya kan, kita nak beli saham. Okay, kita nak beli saham, benda yang kita yakin saham tu dia akan growkan duit kita. Okay, kita rasa macam tu. Okay, so kita nak laburkan. So perkahwinan ni ibarat satu bentuk pelaburan. Saham kita tahu tak semestinya selalu naik. Ada kadang-kadang dia turun, ada kadang-kadang dia lingkup langsung, ada kadang-kadang untung tu berganda-ganda. Betul kan? Okay. Saham ni satu benda yang baik, satu benda yang halal. Cuma cara dia adalah kita kena siasat, kita kena buat kajian, kita kena study dulu. Betul-betul, apa risiko dia? Apa kelebihan dia? Apa dia punya keuntungan dia? Macam mana syarikat ni? Yang tu adalah satu bentuk pelaburan yang betul. Macam saya personally, aku cerita kat hampa lah kan. Kalau macam saya, setiap bulan pendapatan saya, lepas dah tolak perbelanjaan, okay, saya akan ada simpanan. Saya akan beli saham. Saya beli saham Apple, saya beli saham Microsoft, dengan saya beli saham Nvidia. Macam tu contoh dia. Okay. So, tujuannya, saya tahu kenapa saya beli benda tu. Sebab saya dah kaji. Saya dah tengok dah dia punya macam mana keuntungan dia, macam mana risiko dia, macam mana 10 tahun akan datang. So, kita dah tahu. Itulah cara untuk kita kahwin pun. Kalau kita nak kahwin pun dengan seseorang, adakah kita rasa macam, gamble lah. Dia ni, boleh lah. Adakah macam tu? Tak kan? Kita pun akan berkenal-kenalan dulu. Betul tak? Kita rasa macam dia ni yang terbaik dan sebagainya. Sebab tu kita diberi peluang untuk kita menentukan. Kita nak tahu, kita nak tengok dulu. Okay? Ada tak kita main-main? Kalau perjudian ni, kita teka je. Dia ni okey, dia ni okey ni. Tengok muka pun, rambut belah tepi handsome ni, okey kot ni. So kita rasa macam tu. Yang tu perjudian. Tengok kahwin, tak betul. Tu biasa dia. Kalau pelaburan, kita kaji dulu, kita tengok benda tu boleh datangkan keuntungan kepada kita. Okey, kita laburkan. Kita kahwin.
Sebab kita tahu kata dari jangka masa panjang, dia ni bagus. Sebab tu dalam Islam dia bagi panduan. Nak kahwin dengan seseorang wanita ni, lihat kepada 4 perkara Nabi kata. Yang pertamanya kecantikan. Yang keduanya melihat kepada kesederhanaan, harta. Yang ketiga dia keturunan. Keturunan dia. Yang keempat dari sudut agama dia, akhlak dia. Tapi Nabi kata pilihlah yang beragama. Tapi kalau nak ikutkan, baik pilih keempat-empat lah kan. So sebab cantik ni semua orang cantik. Beza dia, setiap orang ada pandangan masing-masing tentang kecantikan. Mungkin ada orang kata saya handsome, tapi ada orang yang kata biasa je dia ni. Macam tu. Contoh. So kalau kata laki pun macam tu juga. Kita nak pilih seorang laki ni, kita pun selalunya kita akan tengok handsome dulu. Betul tak? Kalau tak handsome, cerita tak handsome ni muhung lah. Kalau tidak cerita Korea, takkanlah dia pilih pelakon-pelakon handsome. TV pun pandai. TV pun nak buat bisnes pun, dia bukan tengok bakat dulu. Dia tengok muka dulu. Betul tak? So, dia mesti tengok muka, tengok kepada dia punya harta, tengok daripada punya keturunan, dan kemudian tengok pada akhlak. So kalau nak pilih suami pun, of course kita pun akan tengok keempat-empat ni juga. Baru kita tahu, yang ni bakal yang bagus, pelaburan yang bagus. Kalau kata kahwin dengan ini pun, insya-Allah. Sebab agama pun ada, dia punya pelajaran pun ada. So itulah cara dia. So that's why perjuangan saya salah satunya adalah untuk memperbetulkan persepsi orang. Perkahwinan dia bukan perjudian, tapi pada saya dia lebih kepada pelaburan. Bagaimana kita kaji pelaburan yang kita nak labur tersebut. Okey tak? Make sense tak? Nur Syakila Hassan, kalau taik dadah merana hidup menyusahkan je. Dazah versus Ketum. Apa? Okey. Saya macam tak nampak soalan je lagi ni. Syahidah Ida, tajuk yang saya tunggu-tunggu tapi baru dapat join. Alah, lambat. Kalau Ustaz lilit serban tuan, sorry lah Kak Kia, serban pun tak tahu pergi mana lah sekarang ni. Jangan kata serban, Kak Kia minta saya pakai kopiah dulu je. Kopiah pun payah lagi lah. Mana lagi ni? Okey, Muhammad Hakim. Tuan Fahmi boleh kongsikan tak saman fitnah kos berapa anggaran untuk upah peguam sivil? Yang saya tahu Tuan Fahmi sebagai peguam. Saya peguam syariah. Okey, saya bukan peguam sivil. Saya kalau kata ada orang nak filekan saman fitnah, saya akan kata cari ni kawan saya ni, saya bagi. Nama dia Mukmin. Saya pernah buat live dengan dia dulu. Dia memang selalu sangatlah bawa isu berkaitan dengan tuntutan pampasan sama fitnah. Pampasan ni semua fitnah lah. Pampasan lah. Jenayah. Okay? So dia memang buat yang tu. So setakat yang saya tahu, belas ribu jugalah. Ikutlah, depends. Okay? Depends kepada jenis kes, kekuatan kes, tengok pengalaman. Lebih kurang macam peguam syari'i jugalah. Cuma saya tak boleh nak spesifik sebab saya tak praktis. Okey, Faiz Zainal. Salam tuan, Waalaikumsalam. Kalau mahkamah tolak kes fasah yang isteri filekan, bermakna setiap pertuduhan yang isteri filekan adalah tidak benar. Okey, soalan saya, boleh tak result dari mahkamah syariah tu digunakan sekiranya ingin melakukan samad fitnah? Terima kasih tuan. Okey, alright. Bagus soalan Faiz Zainal ni. Alright. Kalau mahkamah tolak kes yang isteri filekan, okey, dia boleh jadi tak benar, boleh jadi juga disebabkan tak cukup bukti.
So dia mungkin tak benar, tapi tak cukup bukti. Saya pernah juga ada kes yang mahkamah tolak, yang mana kes fasakh kita filekan, mahkamah tolak sebab tak cukup pembuktian. Adakah benda tu tak betul? Benda tu betul, berlaku. Cuma kita kurang bukti saja ataupun bukti lemah. Jadi mahkamah tolak fasakh tersebut. Yang keduanya, kalau katalah tuduhan kata tuduhan tak benar. Dan kemudian result yang kata mahkamah tolak fasakh tersebut, kita nak bawa kepada tuntutan saman fitnah. Jawapan dia adalah, saya berat nak kata tak boleh. Tapi itu hakikat dia. Sebab benda yang ada di dalam mahkamah, benda yang melibatkan dalam proses mahkamah, dia adalah satu benda yang tertutup. Benda yang tertutup. Kalaulah fitnah ni macam ni tau, sama fitnah ni macam ni. Dia mesti ada benda yang kita hebahkan kepada orang awam. Dia mesti kena ada bentuk hebahan kepada orang awam, kepada orang ramai. Cerita apa buruk tentang kita dekat orang awam? Contoh kalau kata orang fitnah, orang fitnah saya, let's say kata apa? Kalau katalah kan orang fitnah saya kata ambil rasuah, contoh dia. Orang tuduh saya ambil rasuah. Dia tuduh, dia tulis dalam posting Facebook, tulis kata saya ambil rasuah 5 juta, contoh dia. So yang tu adalah satu tuduhan yang mana merosak, yang mana tak betul. Kita kata benda tu tak betul, so yang tu fitnah. Kalau tuntutan fasakh ni cerita tentang dalam rumah tangga, tuntutan tu pun tak cerita dekat luar. Dia tak malukan, dia tak benda ni tak bagi tahu kat luar, dia cerita benda ni dalam mahkamah sahaja. Jawapan dia tak boleh nak dibawakan sebab tak mendatangkan benda ni kepada orang awam. Dia tak ceritalah buruk kita tu semua dekat orang lain, kecuali dekat dalam mahkamah saja, melalui saman, melalui proses dekat dalam mahkamah. So benda tu sukar untuk nak dikatakan sebagai satu fitnah. Elemen untuk buktikan tentang fitnah ni, kalau saya bukan peguam sivil pun, saya pernah belajar lah. Tapi kalau nak cerita benda ni, insyaAllah nanti saya ajak kawan saya untuk ceritakan benda ni. Apa yang saya tahu adalah, cerita tentang saman fitnah ni, dia mesti kena ada elemen yang disebarkan, benda yang tak betul kepada khalayak awam. Satu. Yang keduanya, apa benda yang merosakkan diri kita, apa benda imej yang boleh mencalarkan diri kita atas sebab dakwaan tersebut. Yang ni yang selalunya problem. Yang selalunya problem dekat dalam mahkamah sivil. Sebab kita nak buktikan tentang kerosakan diri kita, apa yang berlaku disebabkan fitnah tersebut. That's why perempuan, kalau anda semua perasan, cerita tentang saman fitnah ni, biasanya siapa yang tuntut? Siapa yang tuntut selalunya? Ahli politik. Betul kan? Ahli politik yang selalunya buat tuntutan saman fitnah ni. Sebab selalunya bila dia kata dia difitnah, dia akan mendatangkan kesan kan kepada diri dia, malu, dipandang hina oleh masyarakat. Dia dalam saman fitnah ni, dia ada kasta. Lagi tinggi dia punya lagi tinggi dia punya pengikut, lagi ramai orang yang dia kenal, lagi ramai dia popular lah, terlampau popular, lagi tinggi jawatan dan sebagainya, lagi tinggi saman fitnah yang dia boleh filekan. Sebab tu kalau orang biasa-biasa nak buat tuntutan saman fitnah, nak tulis berapa juta tu, biasanya akan dapat permohonan maaf je nanti ni. Saya perempuan, ada satu kes, klien saya filekan saman fitnah. Ya. Sikit lagi. Sikit lagi 5 minit lagi habis. Saya ada satu klien yang mana dia buat saman fitnah kepada orang yang tuduh dia. Tuduh dia kata tak menjaga anak dengan baik. So dia filekan, alright. Apa yang berlaku, yang saya nak short stories adalah, mahkamah arahkan untuk permohonan maaf sahaja. Anda pergi mahkamah untuk buat saman fitnah untuk apa?
Kita pergi mahkamah sama kita nak tuntut sama fitnah ni untuk apa? Kita nak tuntut duit kan? Kita nak tuntut ratus ribu, puluh ribu, juta dan sebagainya. Kali dapat permohonan maaf saja perempuan. Mungkin permohonan maaf tu pun salah satu benda yang mahal juga. Tapi kalau kata kena tolak, sia-sia je nanti ni. Okey, Cik Hakim kata mahkamah polis online buka ke? Baguslah kalau online boleh buka, mudahkan orang juga. Okey, saya bagi pengetahuan untuk anda semua semua. Setiap negeri kebanyakan negeri ni ada online dah. Okey, ada online dah. Tapi dia ada tapi dia. Tapi hanya untuk kes perceraian yang setuju. Yang setuju, suami isteri setuju. Duduk jauh kan sebagainya, setuju, okey, boleh. Yang setuju je. Kalau suami tak setuju, isteri tak setuju ke, tak jadi perempuan. Dia mesti kena dua-dua setuju. Boleh buat cara online. Betul, handsome main peranan sebab ramai lah ni peguam yang handsome. Terima kasih. Rambut main berkilat, jalan kat mahkamah kasut pun tak ketinggalan kilat sungguh. Saya memang sentiasa kilatkan kasut kalau dekat mahkamah tu. Okey, malam ni rasa macam nak habis awal je ni. Kenapa ya tak notification bila tuan on live selalu terlepas live? Cik Salahuddin mungkin tak tekan follow. Okay, kalau tekan follow ataupun kemudian ada button yang 3 titik dan sebagainya, kalau dia boleh set see first, boleh bagus. Siapa yang rasa macam tiba-tiba je terlepas lagi dia ni live dan sebagainya, tak ada notification sebab tak tekan follow. Tekan like, tekan follow ataupun set see first, insya-Allah mesti akan naik notification. Okey. Min al-Jamalul Lail. Wow. Tuan, explain sikit bab suami macam ni tapi dia nak ambil hadanah anak duduk dengan dia. Saya tak mau bagi tapi saya pun tak buat lagi hadanah anak. Okey. Kalau anak ada dengan kita, anak ni kalau kata berlaku perceraian, anak sebaiknya duduk dengan ibu dulu. Sebab dalam undang-undang pun ibu, ibu yang layak lebih tinggi untuk menjaga anak. Yang tu dari sudut undang-undang. Tapi kalau katalah ada perebutan nak si bapa nak ambil hak jagaan anak, apa yang perlu dilakukan adalah bapa tersebut yang filekan. Kalau bapa tu tak mau filekan, kita rasa macam kita nak securekan benda tu, kita sebagai bekas isteri pun kita boleh filekan hak jagaan anak. Sebab ada isu. So kalau ada isu, boleh buat tuntutan hak jagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah untuk clearkan siapa yang lebih layak untuk dapat jagaan. Kalau tak berebut, masing-masing macam boleh toleransi, jaga sama-sama, seorang jaga sekejap, yang ni bagus sekejap, tak ada isu, tak payahlah naik mahkamah. Boleh jaga masing-masing. Kalau ada isu, barulah pi. Isu apa? Berebut. Kalau tak berebut pun mungkin nak daftar sekolah kan. Dah bercerai, nak daftar sekolah anak, sekolah minta perintah hak jagaan. So, kita mau tak mau kena naik jugalah Mahkamah Tinggi Syariah. Kan? Okey. Betul. Cik Hakim kata, peguam sivil cerita zaman sekarang ni zaman sosmed. Banyak sungguh kes zaman pindah zaman sekarang ni. Zaman dulu orang TV saja, zaman sekarang tak terkenal pun ramai. Hebat zaman sosmed. Betul. Dia mungkin tak terkenal kat TV, tapi dia mungkin terkenal kat TikTok. Mungkin terkenal dekat Facebook. Macam saya ke? Allahuaklam lah. Tak adalah, saya tak terkenal apa pun lah. Saman fitnah boleh buat kat mana tuan? Dekat mahkamah sivil. Dekat mahkamah sivil. Tak tahu, I nak lekat kat mana? Lekat kat meja je. Okey, alright.
So, info yang cukup manfaat malam ni Kak Kia thank you. Eloklah 11 suku dah ni. Alright. Tuan, kalau cerita aib kat orang boleh buat saman fitnah ke? Boleh. Tapi nak dapat berapa? Kalau cerita tu takat 2-3 orang, benda tu pun nak buktikan lagi. So, yang tu yang sukar. Okay. Memang cerita yang aib, benda yang tak baik, yang boleh merosakkan reputasi kita tu, mungkin boleh sama fitnah. Tapi kalau benda tu betul, takut nanti ni tak dapat fitnah tu pula. Okay. Kalau hampa suka cerita sama fitnah ni, insya-Allah nanti aku akan jemput. Okay. Saya akan jemput kawan saya. Saya memang kalau kata orang ni, kalau ada klien saya yang tanya tentang nak file sama fitnah sebagainya, saya memang selalu akan refer. Okay. Saya akan refer kepada kawan baik saya ni. Okay. Dia adalah seorang peguam sivil yang memang praktis pun cerita tentang kes jenayah dengan saman fitnah. So nanti insya-Allah saya akan bawa sekali lagi. Saya akan buat live bersama dengan ni. Kalau hampa suka, hampa setuju, hampa tulis saya nak. Hampa tulis. Kalau tak ada, saya nak 10 orang kata saya nak tu, takkan bawa. Betul hampa tulis ke? Ni Tuan Fahmi nak minta hampa tulis saya nak je kot. Okay, saya nak seorang. Tulis banyak-banyak. Kalau ada banyak tu, baru saya bawa mai kawan aku tu. Syahidah Ida, Tuan Fahmi nak tanya, macam mana si isteri nak buat report polis si suami minum ketum sedangkan si suami tu sendiri anggota polis? Okay. Buat laporan polis dekat balai lain. Jangan tempat yang dia kerja. Buat kat balai lain. Nak si suami ramai kenalan watasan, senang-senang lepas macam mana si isteri nak teruskan report. Puan buat report kat balai lain. Saya pernah ada yang situasi macam tu. Dia pergi buat laporan polis kat tempat lain. Yang mana mungkin tak ada kenalan dan sebagainya. Share di sana sini. Saya terlepaslah topik pulang malam ni. Okey, ni ramai kata saya nak. Okey, ni lebih daripada 10 dah ni. Okey. Alright, kalau macam tu, insya-Allah saya akan bincang dengan kawan saya. Kalau dia okey, saya akan bagi tahu, saya akan buat satu poster. Insya-Allah saya akan jemput kawan saya tu, Tuan Mukmin tu. Alright, itu saja daripada saya malam ni. Terima kasih. Hampa dapat sesuatu tak cerita tentang dadah dengan ketum ni? Okey. Wah, Puan Natrah Roslin ni baru masuk ke? Okey, saya nak. Okey, alright. So, thank you semua. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap untuk malam ni. Dan doakan supaya esok saya dapat ambil vaksin saya yang pertama esok petang dengan baik lah. Esok saya dekat Penang. Esok saya nak kena pergi Penang lah untuk nak cucuk pukul 3:30 petang. Okay. Right, itu saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok malam. Bye.